اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 41, baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Inilah yakni tiada engkau zahirkan akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun lam taslam minha hazihil ummatu al-hasadu waz-zannu wat-tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha iza zananta fala tuhaqqiq wa iza hasadta fala tabghi wa iza tatayyarta famdi. Artinya, bermula 3 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sejahtera. Mana tiada sejahtera, mana tiada lepas, tiada sunyi daripada 3 perkara oleh ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata 3 perkara ni tiada sejahtera, makna tiada lepas, tiada sunyi daripada 3 perkara ini oleh ini ummah. Nak lepas daripada ini ummah 3 perkara ni tak lepas. Mana? Pertama, dengki. Kedua, jahat sangka. Dan ketiga, bercendeng. Tahu bercendeng? Faham tak bercendeng? Ni contoh ni. Contoh. Kita nak pergi ke mana-mana, tiba-tiba biawak melintas. Kita pun patah balik. Sebab apa? Sebab cendeng. Atau biawak melintas. Tu contoh lah tu. Ke apa lagi? Dia nak ke mana-mana, tiba-tiba biawak melintas, dia pun dia kata cendeng dah. Ada cendeng. Ke kita tak cakap cendeng. Sini ni bercendeng. Cakap tak cendeng. Kita biasa cendeng ni hak tergendala dah. Warna hijau hari ni tak jadi cendeng. Kita cendeng tu biasanya terganggu, tergendala dah. Cendeng. Ni cendeng ni gitulah maknanya. Ke misal contoh apa lagi? Nak buat misal contoh tu tak reti. Biasanya kau nak ke mana-mana orang cerita kalau biawak melintah kena patah balik. Kita kata kalau biawak melintah tanpa nak patah balik. Tapi kalau biawak melintah, kita langgar biawak tu kena patah balik lah. Kalau nombor dia patah, nombor kereta tu patah, pelik tu patah, kena patah balik lah. Takak polis tengah jalan. Kalau hanya biawak melintah, kenapa pula cendeng dia kata? Mana apa tu? Dia panggil apa? Maja. Faham tak maja? Sui. Tak bukan gitu? Maja tau. Maja, sui,
Suka pula dah. Ya ke tak Kalau cendeng tu. Kalau maja ni macam celaka tau ke apa? Maja ke suwi apa ni suwi? Bukan lang suwi ni. Suwi. Bercendeng. Dia akan cerita di bawah tu. Adakah tiada aku khabarkan, kata Nabi SAW, akan kamu dengan tempat keluar, tempat kelepasan daripada 3 perkara. Bersembah sahabah, khabar alimu, hi Rasulullah. Kenapa dalam lafaz hadis itu tak ada ni bersembah sahabat, khabar alimu, hi Rasulullah? Macam mana dalam hak Rumi? Sebab dalam hadis ni setakat ala unabbiukum bil makhraji minha. Terjemahan dia, adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripadanya. Kemudian terus kepada jawapan Nabi, iza zananta. Itu jawapan Nabi. Tapi bersembah sahabat, menjawab oleh sahabat, khabarkan olehmu, hi Rasulullah, apakah dia tempat keluar daripada 3 perkara ni. Barulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana iza zananta, apabila menyangka oleh engkau. Wa iza zananta, apabila menyangka oleh engkau. Ni apabila engkau menyangka engkau yang pertama tu tak ada lah tu. Ke macam mana hak cetakan baru tu? 2 kali engkau. Engkau yang pertama tu tak ada. Apabila menyangka engkau, itu terjemahan daripada iza zananta. Tapi di tengah tu tak ada menjawab oleh sahabah, khabarkan oleh muhi Rasulullah, tak ada tu. Apabila menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan, artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka itu. Ni panjang huraian ni. Dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya. Ni huraian kita ni. Hadis nabinya setakat iza zananta fala tuhaqqiq. Apabila menyangka engkau akan sangka yang jahat, maka jangan engkau tahqiqkan. Setakat tu. Kemudian di bawah tu, dan apabila engkau dengki. Bila engkau dengki. Apabila engkau dengki. Hak atas tu moleknya, apabila engkau menyangka akan sangka yang jahat. Buat engkau yang kedua tu. Sebab di sini, dan apabila engkau dengki, maka jangan engkau melampaui. Artinya jika engkau mendapat dalam hati engkau akan suatu didengki, maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Kata. Kemudian wa iza tatayyarta, dan apabila bercendeng engkau, maka lalu olehmu, teruskan olehmu kepada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali seperti memperbuat akan dia akan kembali tu oleh ahli jahiliyah. Kalau cendeng Nabi kata lalu olehmu, mana teruskan olehmu pada tujuan engkau, dan jangan engkau kembali, jangan patah balik lah. Nabi kata seperti memperbuat akan dia akan kembali tu oleh ahli jahiliyah. Kena-kena kalau kata biar awak melintas, lepas tu kita pun patah balik, ini perbuatan puak jahiliyah pada masa sebelum dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mana ni? Inilah yang pertama terdahulu, bahawa tiada engkau zahirkan
akan dengki itu dengan lidah engkau dan dengan anggota engkau dan segala pekerjaan engkau yang bangsa ikhtiar, bukan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau. Itu dua perkara. Dua perkara yang mana untuk melepaskan diri kita daripada dosa dengki. Untuk melepaskan diri kita daripada dosa dengki. Yang terdahulu untuk berubat daripada penyakit dengki. Nak menghilangkan penyakit dengki dengan dua perkara. Satunya dengan ilmu, satunya dengan amal. Hak dahulu. Ilmu dan amal ini adalah untuk berubat penyakit dengki. Untuk berubat penyakit dengki. Pada ni. Kemudian tabiat manusia. Tabiat manusia. Kalaulah kawan yang dapat nikmat, kebiasaan parangan manusia ni disuka. Kalau kawannya kena musibah, dia akan duka cita. Sebaliknya tabiat manusia ni, kalau orang yang dia berseteru dengan orang tu dapat nikmat, tabiat manusia ni dia tak suka. Tetapi kalau seteru lawang tu kena musibah, dia suka. Ni tabiat manusia. Pada ni, yang mana sepatutnya kita sama je. Kita sama. Sama ada kawan ke seteru ke dapat nikmat, kita suka. Sama ada kawan ke seteru ke ini ditimpa musibah ujian, kita benci, kita tak suka. Sepatutnya gitulah, kena sama. Tapi tak kuasa kita nak sama antara dua tu. Mana terkadang kalau seteru dapat nikmat ni, dia mari di hati tak suka. Tapi kalau seteru ni kena musibah, suka sangat. Ni tabiat manusia ni. Maka hendaklah engkau melepaskan diri engkau daripada dosa dengki. Nak berubat dengki ni agak sukar. Didatangkan dah dua obat dengki, dengan ilmu, dengan pengetahuan bahawa dengki ni memudaratkan agama kita, memudaratkan dunia kita. Agama kita mudarat, kita maklumlah. Dengki itu dosa besar. Mudarat agama, dengki itu menyebabkan terbatal pahala kebajikan kita. Dengki menyebabkan dimurkai oleh Allah kerana kita seolah-olahnya tidak setuju, tidak berkenan dengan susunan Allah Subhanahu wa taala. Pada ni, ini mudarat kita pada agama. Pada dunia, hati kita sentiasa di dalam kedukaan. Sebab orang yang didengki oleh kita, nikmatnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Pada ni. Sebaliknya, orang yang didengki tak ada mudarat apa-apa pada dunia dan pada agama, bahkan mereka dapat manfaat. Mana mereka dapat pahala yang dipindahkan daripada pahala kebajikan kita. Kemudian itu dalam bab ilmu. Dalam bab amal pula, macam mana cara kita nak berubat daripada penyakit dengki dengan amal. Dengan bahawa daripada dengki itu menyebabkan keluar perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan. Yang mana perkataan-perbuatan nak supaya nikmat orang yang didengki itu hilang. Maka buat sebaliknya. Kalau perkataan orang yang dengki ini, ia lebih kepada mencela, buat sebaliknya dengan bahawa memuji. Perbuatan orang dengki ini kebiasaan dia biasanya untuk menyekat daripada orang yang didengki itu dapat nikmat. Maka buat sebaliknya dengan bahawa dia tolong supaya kawan tu dapat nikmat tersebut. Itu amal. Hak untuk menghilangkan penyakit dengki. Tiba-tiba tabiat manusia.
Tabiat manusia, apabila orang tu kita tak berkenang dengan dia, walaupun tidak berseteru betul benar pun tidak, bila dapat nikmat ni mudah di hatinya tak suka. Tapi kalau orang yang kita seteru, orang hak kita tidak berkenang, tidak suka, ditimpa musibah, kita jadi suka, gembira pula. Itu tabiat manusia. Jadi terkadang payah kita nak pelepah tabiat ni. Abang apa ni? Semula jadi manusia ni pesen gini dah. Maka hendaklah engkau melepaskan diri engkau daripada dosa dengki itu pula. Terdahulunya nak berobat, nak menghilangkan penyakit dengki. Kalau tak terobat juga, ni nak melepaskan diri engkau daripada dosa dengki dengan dua perkara. Dengan dua perkara ni, terlepaslah kita daripada dosa dengki. Mana? Yang pertama, kemudian yang kedua di bawah. Cuma yang pertama ni setengah pandang matakan tak lepas juga dosa dengki. Hak yang kedua di bawah itulah barulah sepakat ulama terlepas daripada dosa dengki, walaupun di hati itu masih lagi ada dengki, berpunca daripada tabiat manusia. Tapi yang pertama ni kat kitab kita ni kau lepas juga daripada dosa dengki dengan dua perkara. Mana yang pertama, nak lepas dosa dengki, bahawa tiada engkau zahirkan akan dengki itu. Jangan perzahirkan, jangan beri nampak. Dengki itu dalam hati, biar sekadar duduk dalam hati je, jangan beri keluar. Dengan lidah engkau, jangan beri zahir. Dan dengan anggota engkau, dan dengan segala pekerjaan engkau yang bahasa ikhtiar, pilihan. Bukan setakat tiada menzahirkan, bahkan menyalahi engkau dengan lidah dan anggota engkau. Menyalahi contohnya, sebut dah terdahulunya, percakapan orang yang dengki ni memaki. Jangan memaki, jangan mencela, jangan memfitnah. Jangan. Bukan jangan memaki, jangan mencela, jangan fitnah, bahkan menyalahi dengan bahawa memuji atau menyalahi. Kemudian kalau kata perbuatan tadilah, perbuatan orang yang dengki ni dia nak menyekat orang yang didengki itu dapat nikmat. Jangan menyekat, jangan menzahirkan, bahkan menyalahi dengan bahawa pergi tolong pulau. Gitu. Ada ni. Jangan menzahir ni mana mulut jangan mencela. Jangan menzahir dengan mana anggota kita, jangan kita usahakan supaya dia tak dapat nikmat. Jangan menzahirkan, sebab orang dengki ni mulutnya mencela. Orang dengki ni anggota zahir, dia usahakan supaya nikmat kawan tu tak dapat. Hak berat laginya anggota zahir ni siap cari tok bomo lagi. Ni berat lagi ni. Ni terbabit pula dengan pekerjaan yang boleh bawa kepada kesyirikan. Itu perbuatan daripada hati dengki. Jangan menzahirkan di perbuatan. Ada ni. Bukan jangan menzahirkan di perbuatan, bahkan menyalahi. Menyalahi. Dengan bahawa kita perbuatan kita tolonglah biar dia dapat kau lebih. Tu. Dah, ke mana? Itu menyalahi. Hak menyalahi inilah hak makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menzahirkan, bahkan menyalahi. Hak ni hak makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama daripada dua perkara untuk melepaskan diri kita daripada dosa dengki. Hak terdahulunya nak berobat daripada penyakit dengki dengan ilmu dan amal. Tak terobat juga ni tabiat dah manusia ni pesen tu. Pada ni. Bukan kata seteru manusia punya perangai. Nampak orang senang dia susah. Nampak orang susah dia senang. Kita maksud dah. Dia nampak orang senang dia susah. Dia nampak orang susah dia senang. Kan? Dia nampak orang susah, bukan dia nak tolong. Padang muka. Dia senang suka pula kawan tu susah.
Tapi kalau kawan tu senang, mula. Mula. Dia ni senang ni. Ambil duit mana ni? Mulalah. Susah lalu dia ni. Kalau nampak je orang senang, dia jadi susah. Tapi masa kawan tu susah, bukan kata nak tolong, dia suka pula dengan kawan tu susah. Tabiat manusia, perangai manusia, kena perobat molek dengan ilmu dan dengan amal hak terdahulu. Tapi terkadang ada juga situasi yang agak sukar untuk menghilangkan tabiat ni. Sebab selain daripada yang menjadi penyebab kepada dengki adalah berseteru, memanglah di antara sebab utama menyebabkan timbul sifat dengki di hati adalah berseteru. Di antaranya adalah kerana kita takut luput maksud kita, seperti dua orang yang bersaing untuk mendapat maksud yang sama. Dua orang yang bersaing. Bersaing ni bersaing. Bukan bersaing perkataan Terengganu, bersaing perkataan Terengganu ni berkawan. Saing ni saing rodong apa ni? Saing rodong dah. Tu berkawan ni bukan. Saingan. Saingan. Jadi dua orang yang bersaing. Contoh yang saya buat minggu lepasnya, bersaing dalam perniagaan. Nak kira macam mana? Tu berniaga. Dia meniaga ni, kalau pasar-pasar tu, dia letak satu-satu tempat tu perniagaan yang sama. Kalau kata sayur Melaka. Kalau kata ikan Melaka. Kalau kata ayam Melaka. Dia gitu kan? Kalau kata santang Melaka. Pada ni. Apabila perniagaan seumpama tu, memanglah tidak akan jadi sama sambutan. Tak akan sama. Sambutan ke macam mana orang berniaga? Tak kita tengok kita duduk pergi tu. Kita biasa perginya tempat yang sama. Kalau situ tempat kita biasa beli, situlah kita pergi beli lain-lain kali pun. Tapi kita tengok tempat tu ramai juga orang. Hak perniagaan yang sama kurang. Nak jaga macam ni. Apa ni? Bersaing untuk mendapatkan maksud yang sama, meniaga barang yang sama, nak pelanggan yang sama. Hak ramai-ramai tu ada ni. Hak ni hak jenis tunggu je. Hak jenis pujuk, jenis keping, susah pula kita hidup sekat kita. Mana dah nak pergi tu, dia tahu lalu dah untuk barang dia tu. Ada ni. Ni bersaing. Ni kadang-kadang boleh jadi ada apa ni, tekih dah duduk dekat-dekat ni, biasalah kadang-kadang. Tekih, berselisih faham. Maka akan timbul tidak puas hati satu sama lain. Ni mudah. Ada ni. Kena perubah dengan ilmu dan amal. Tak boleh nak hilang juga tabiat dah ni. Pada ni. Mana ada kata kau selagi duduk niaga di situ gitulah. Tak boleh nak hilang juga. Melainkan kena berhenti berniaga di situ. Berhenti niaga situ, nak berniaga mana pula contohnya? Tak boleh nak hilang juga kerana tabiat. Ni dua perkara yang boleh melepaskan diri daripada dosa dengki. Walaupun dengki itu masih lagi ada. Pandai ni. Itu tak apalah kita kata. Kalau pasar tu memang maklum daripada awal dah. Gitulah pesen pasarnya. Berniaga benda yang sama di kawasan yang sama. Kalau saya contoh yang lepasnya, dia berniaga depan rumah dia ke, tepi jalan dia ke. Pada ni, tak ada pekerjaan. Tiba-tiba perniagaan dia tu berjalan, berjaya. Orang pun buatlah perniagaan yang sama pula. Dekat-dekat pula, niaga benda yang sama. Ni. Macam mana hati manusia? Dia tiru kita. Dia tiru.
Tiba-tiba dia tiru, naik dia, maju dia pula daripada kita. Macam mana hati? Ada ni. Kena berobat dengan ilmu dan amal. Tak boleh nak hilang kat tabiat ni. Ni pergi pula kepada nak melepaskan diri engkau daripada dosa dengki. Dengan dua perkara. Yang pertama, dengki biar duduk dalam je. Jangan menzahirkan di lidah, jangan menzahirkan di perbuatan. Ada ni. Bukan jangan menzahir, bahkan menyalahi pula dengan perkataan dan menyalahi pula dengan perbuatan. Ada ni. Cakap-cakap baik-baik je. Orang yang berdengki ni dia cakap tak baik. Cakap baik-baik. Mana perbuatan pula ialah buat perkara yang menyalahi, tolonglah. Sama-sama lah, sama-sama naik. Macam ni. Kan orang hak jenis tolong kan. Kalau tak ada, pergi situlah. Tu hak tolong. Kalau jenis tak tolong, tak ada. Kat mana ada? Tak tahu? Tak tahu dia jawab. Tak tahu apa. Tahunya. Orang gini ni, kita pun faham lah. Tapi kalau kita tanya dia kat mana, dia beritahu, lain kali tergiat dia. Ni orang baik kan. Tak ada, pergi situ lah dia kata. Padahal saingan dia tu. Ni orang baik. Akhirnya kita lain kali, kat dia dah lah. Ada ni. Tapi kalau hak jenis, kadang-kadang bukan setakat dia ni kata tak tahu. Kadang-kadang dia masa kita nak beli tu, dia boleh puduh. Dia boleh puduh selu-selu. Kita nak pergi dah tempat tu. Dia puduh hak saingan dia tu lah. Kira-kira kita ni akan kekal kat dia lah, tak pergi tempat tu. Dia puduh gitu, kita tak akan pergi dah tempat dia. Tak akan pergi dah. Tengok lah. Kenapa dia gitu? Lidah. Sebab dengki. Jangan perzahirkan di lidah. Cerita benda baik-baik, menyalahi. Kena buat gitu untuk menghilangkan dosa dengki. Walaupun di hati itu masih lagi ada dengki. Untuk melepaskan daripada dosa dengki. Dari segi tabiat agak sukar nak lepas dosa dengki. Nak lepas daripada sifat dengki itu. Bila agak sukar untuk lepas daripada sifat dengki, kita melepaskan daripada dosa dengki. Dengan dua perkara. Tidak menzahirkan di anggota zahir lidah ataupun anggota lain, bahkan menyalahi. Inilah hak kata tiada menzahirkan, bahkan menyalahi. Makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana salasun lam taslam minha hazihil ummatu al-hasadu waz-zannu wat-tiyaratu ala unabbiukum bil makhraji minha. Ni hak Nabi tanya pula. Lepas tu tak ada hak dalam terjemahan tu bersembah sahabat, mana menjawab oleh sahabat, tak ada dalam ni. Tak ada dalam hak Rumi pun tak ada. Tak ada, sama je hak ni. Sama je. Tak apalah, tengok semula tu. Iza zananta fala tuhaqqiq wa iza hasatta fala tabghi wa iza tatayyarta famdi. Artinya bermula tiga perkara. Tiada sejahtera, tiada lepas, tiada sunyi daripadanya. Daripada tiga perkara, oleh ini ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun aku ni. Tak lepas daripada ummah Nabi ni tiga perkara ni. Pertama, dengki. Al-hasadu. Kedua, jahat sangka. Az-zannu. Zannu tu sangkaan. Benar. Sangkaan. Jahat sangka ni su'uzan. Ni sekarang az-zannu sahaja. Zan. Zan ni kenapa pula diterjemah dengan jahat sangka? Kerana Nabi kata inna ba'da, kerana Tuhan dalam ayat Quran ni hak dalam benda. Inna ba'da zanni ismun tu. Ayat Quran kah di Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayat Al-Quran.
ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka. Kerana bahawa setengah daripada sangka itu dosa setengah. Pada ni, bukan semua sangkaan tu berdosa. Bukan semua sangkaan tu berdosa. Sebab ada sangkaan yang tidak berdosa. Sangkaan yang ada dia punya qarinah tandaan dia itu bukan sangkaan yang berdosa. Sangkaan yang berdosa ni, jahat sangka ni, tak ada qarinah tandaan apa-apa. Dia tu nampak je pakai comel gitu, belum tentu lagi dia baik. Tak ada tandaan apa-apa. Faham tak ni? Tak ada tandaan apa-apa. Kalau ada tandaan, mari pakai comel nampak, tapi mata kuyu je. Maka kita pun suruhlah pengawal tu supaya tengok-tengok sikit. Nampak macam tak berapa ni, tak berapa sedap je. Sangkaan, memang sangkaan, tapi ada tandaan. Pada ni ada tandaan, itu tak panggil jahat sangkaan. Itu kita kena berhati-hati. Pada ni kita tidak tuduh lalu, tidak, cuma cermat. Kita minta supaya hak jaga keselamatan tu tengok sikit. Sebab kita nampak orang mari seorang tu agak pelik dianya. Pelik ni adalah tadilah macam mata berair, mata kuyuh, orang dadah tu lah. Ada ni. Itu tak panggil jahat sangkaan, sebab itu ada qarinah. Hak jahat sangkaan ni comel-comel. Orang pun kata dia tu orang baik, belum tentu lagi baik. Kadang-kadang zahir je baik, padahal tak ada tandaan apa pun. Itu dia panggil jahat sangka. Hak tu hak berdosa. Adapun sangkaan yang ada qarinah, yang ada tandaan, itu tidak berdosa. Macam saya buat biasa buat contohnya, kalau kita dengar, maknanya di dekat-dekat rumah kita tu ada budak yang menangis kesakitan. Faham tak? Kita kenal lah menangis, sakit, menangis, perangai, kita boleh tahu beza. Tapi kita nampak ke apa yang berlaku di dalam rumah dia? Kita memang tak nampak. Tapi kita rasa tak sedap ni. Pesen budak menangis ni, pesen dera ni ke apa ni? Faham ni? Itu bukan panggil sangkaan jahat, sebab ada qarinah. Lepas tu macam mana kalau kita tak ada kemampuan, kita lapor kepada pihak yang berkenaan. Jangan kita berdiam diri. Jangan pula tak sedap lah budak tu, selalu je menangis pesen di dera tu. Jangan duk carilah, jangan duk sangkalah kita tak nampak dia. Memang tak nampak. Kalau nampak lain cerita pula. Kalau nampak tak panggil sangka, itu pasti. Hak sangka ni hak tak nampak lah sangka. Tapi sangka tu ada tandaan. Itu bukan panggil sangka jahat. Tapi kebanyakan daripada sangka ni jahat. Patut Allah Ta'ala minta kita menjauhi daripada kebanyakan daripada sangka. Kerana setengah daripada sangkaan tu berdosa. Setengah berdosa, bukan semua sangkaan. Bukan semua sangkaan. Kalau semua sangkaan berdosa, bang kali polis awak paling banyak dosa. Kan polis kan? Dia tengok, dia perhati. Ni kena tengok sikit ni. Bukan sangkaan tu. Tapi kalau dia tengok orang biasa ni, dia relax je. Kalau dia tengok orang ni nampak apa dia punya mencurigakan. Mana dia panggil apa? Kelakuan yang mencurigakan. Kelakuan mencurigakan bukan ia pun lagi, tapi ada qarinah. Maka polis ni apabila ada kelakuan yang mencurigakan, dia pun turun. Mari mana turun? Bukan mari dia sangkaan. Sangkaan.
Tapi sangkaan tak ada korinah ke? Mereka tak ada ahad. Nak pergi pantau, nak pergi turut, nak pergi periksa orang, tak ada ni. Tak ada curiga apa-apa ni. Jadi hak polis ni pantau tengok periksa, hak mereka curigai. Mereka curigai tu panggil sangkaan. Tapi sangkaan ni ada asbab dia. Hak tu tak berdosa hak tu. Macam tadilah, kalau kita ditugaskan untuk menjaga keselamatan di masjid contohnya, bila mari orang-orang yang mencurigakan, maka kena tengok-tengok lah. Pada ni, mari mana tengok-tengok tu? Mari daripada sangkaan. Sangkaan apa tu? Sangkaan yang ada qarinah. Ada ni. Kalau sangkaan berdosa habis, memang polis lah. Polis main dia sangka. Tapi bukan sangka gitu, bukan. Disangka tu ada lah. Ada dia punya tandaan. Jadi hak nak cerita sini, hak sangka jahat sangka. Dia nampak je baik, belum tentu lagi. Kenapa kata seumpama tu? Ada qarinah apa? Tak ada qarinah, tapi gitulah orang sekarang ni. Tu jahat tu panggil berdosa. Inna ba'da zanni ismun, Nabi kata. Setengah daripada zon itu berdosa. Itu berdosa tu. Sebab apa? Dia jahat sangka. Itu yang kedua. Dan ketiga, bercendeng. Bercendeng. Mana? Pakai bercendeng dah. Bercendeng dah. Kena bermakna apa? Ni bahasa kitab dah ni. Bukan bahasa Terengganu ni. Tapi bahasa kitab. Almarhum Syekh Qadir Mandili, Indonesia. Kemudian duduk di Mekah. Dengan bahasa Melayu standard kita, betul tak cendeng tu? Ada tak bahasa Melayu kita cendeng? Kau panggil apa? Ni? Warna orang sekolah. Ni orang kata, ada orang kata, dia kata bahasa Melayu ni terkadang perkataan dia belum cukup, dia kata. Gitu ke? Ada, dia kata bahasa Melayu ni ada, dia kata perkataan yang tak cukup. Dia kata, ya ke gitu? Tak cukup. Kita je tak tahu tu. Betul dah cendeng pun tak tahu. Tahu? Bercendeng-bercendeng kita faham lah. Pak misal, hak biawak tadi tu lah. Misal apa lagi? Misal apa lagi? Orang biasa nak pergi jalan apa kan? Ni kena pusing balik semula ni. Sebab apa? Burung ke apa pula? Ada burung ke apa? Ada burung hingga atas rumah ke apa? Tapi biasa dengarnya biawak melintah. Biawak melintah. Kawasan dia pula banyak biawak. Kan duduk di bandar-bandar mana pernah biawak melintah? Selamat. Duduk kampung banyak biawak, kau tak berjalan. Nak pergi je biawak melintah, patah balik. Nak pergi je biawak melintah. Biawak banyak ibu. Itu bercendeng. Adakah tiada aku khabarkan akan kamu dengan tempat keluar daripada kelepasan daripada tiga perkara ni. Macam mana nak keluar dari tiga perkara ni? Nak keluar daripada dengki, nak keluar daripada jahat sangka, nak keluar daripada bercendeng. Bersembah sahabat, mana menjawab oleh sahabat, khabarkan olehmu, hei Rasulullah. Cerita ya Rasulullah, apakah tempat keluar, tempat kelepasan daripada tiga perkara ni, dengki, jahat sangka dan bercendeng. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyangka akan sangka yang jahat, adalah hadis iza zananta, bila menyangka oleh engkau, maka ditambah akan sangka yang jahat. Mana apa? Kalau sangka yang ada qarinah, itu cerita lain. Hak ni hak sangka yang jahat. Nabi kata fala tuhaqqiq, maka jangan engkau tahqiqkan. Jangan engkau tahqiqkan.
Apa jangan engkau tahqiqkan? Artinya jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Bukan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan, menjazamkan, memastikan dengan sangka engkau itu dan daripada mengerjakan akan yang dituntutnya. Kalau kita sangka apa-apa, jangan engkau kerjakan yang dituntut bagi sangka itu. Kalau kita sangka orang tu nak mencuri, kan kita pergi peganglah. Jangan. Sebab apa? Sebab belum tentu lagi. Mana jangan engkau kerjakan akan yang dituntut bagi sangka itu. Kalau kita sangka dia nak mencuri, apa yang dituntut daripada sangkaan tu? Peganglah. Jangan. Lepas tu, dan jangan engkau bahkan dalam engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka itu. Bahkan hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan dengan sangka itu. Mana apa ni? Jangan duk periksa-periksa lah. Jangan duk periksa-periksa. Yang dituntut daripada sangkaan tu mungkin kita pegang. Jangan. Lepas tu kita cek, periksa. Jangan. Risik-risik. Jangan. Jangan. Sebab tu dalam ayat hak tadi tu, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu. Jangan kamu tajassus. Tajassus ni jangan kamu mencari, kamu memeriksa, selidik. Jangan. Selidik itulah yang dituntut daripada sangkaan. Terhenti, jangan duduk jazamkan, jangan duduk putuskan, jangan duduk pastikan. Jangan. Wala tajassasu. Jangan kamu risik. Jangan kamu periksa. Jangan kamu Jangan kamu tajassus ni jangan kamu memeriksa lah dia panggil tau. Sebab daripada sangkaan maka akan mendorong kita kepada memeriksa. Jangan. Hendaklah engkau terhenti daripada memutuskan. Mana apa ni? Menjazamkan, memastikan dengan sangkaan itu. Macam mana kita nak memutuskan sangkaan? Kita pun periksa, ya ke tak ni, ya ke tak. Jangan kita nak memastikan pada ni. Jangan periksa. Sebab tak ada qarinah apa pun. Lepas daripada tu dalam ayat hak tadi tu, wala yarta' ba'dukum ba'da. Jauhi daripada sangkaan. Timbul sangkaan, jangan periksa. Kita dak periksa, tapi terselah keburukan dia, jangan kamu mengumpat. Ni tiga-tiga ni apa panggil apa? Berangkaian apa panggil? Rangkaian tau. Rangkaian ke rantaian? Hak kawi tu nah, rantaian disebut tau. Rantaian. Kawi tu hak tiap-tiap hari tu nah. Hak cakap tiap-tiap hari tu. Kita pandai dah nak cakap macam dia cakap. Dah. Cuma ubah dia punya angka sahaja. Isi cakapan sama je. Kita boleh cakap rasanya dah. Rantaian lah. Daripada sangkaan bawa kepada periksa. Jangan periksa. Tapi kita memang tak periksa, tiba-tiba terselah keburukan dia. Wala yarta' ba'dukum ba'da. Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah kamu. Jangan hendaklah menjauhi daripada sangkaan, dan jangan kamu memeriksa, dan jangan kamu mengumpat. Sekarang ni timbul sangkaan jahat, jangan kita duk periksa. Jangan kita duk kerjakan yang dituntut daripada sangkaan tu, jangan. Mana apa? Kita jangan memutuskan. Jangan duk layang tu sangkaan buruk. Maka lepas kita daripada dosa sangkaan. Lepaslah. Lepas kita daripada dosa sangkaan, kita rasa tak usah duk cari lah. Melainkan kalau ada qarinah, tu kena tajassus lah, kena periksa pada ni. Tapi hak dilarang tajassus, periksa ni terkadang syarak membenarkan periksa. Mana periksa? Merisik. Itu tajassus orang panggil. Tuhan larang tu wala tajassasu. Jangan kamu risik, jangan kamu periksa.
Tapi terkadang syarak membenarkan kita tajassus. Dan ni kita merisik. Kita merisik ni dari segi tandaan qarinah tidak ada. Yang datang meminang tu tak ada qarinah apa pun dia. Zahir-zahir budak comel. Faham tak ni? Kalau mari hok jadi mata dene tu awal-awal lagi dah tolak. Faham tak ni? Ni mari hok comel-comel ni. Tak ada qarinah. Ada walaupun tak ada qarinah, syarak membenarkan kita memeriksa. Memeriksa itu apa? Mencari keaiban dia. Itu syarat membenarkan. Kemudian orang yang kita risik pula, syarat membenarkan dia mengumpat. Dia ceritalah apa keburukan orang yang orang risik tu. Pada ni. Dia pun ceritalah si Anu ni begini. Apa dia tu? Dia ni menyebut akan saudara dia dengan perkataan yang saudara ia benci. Saudara dia benci tak? Tapi dia cerita sebenarnya budak perempuan ni perangai dia begini-begini. Budak perempuan ni benci ke tak? Mengamuklah dianya lama dari nak belakinya. Orang mari meminang setuju molek dah dianya. Lepas tu orang risik, orang beritahu lah perempuan ni nampaklah masa time merisik itu dia keluar air tu jalan dia kalau kata pijak semuk pun tak mati. Tapi budak ni patang orang gendong. Patang orang gendong dia ni ikut orang bawa je. Apa yang kita cerita tu? Keburukan. Orang yang kita kata tu dia benci ke tak? Lebih dia benci. Dia panggil apa? Mengumpat. Tapi tu syarak membenarkan. Bukan diharamkan kita dusta. Oh, budak perempuan tu baik. Kalau tu tahu dah budak tu tak baik. Haramkan kita dusta. Kalau kita itu benar mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Wajib kita cerita benda sebenar tu. Jangan kita dusta. Sekarang ni merisik, tajassus dalam keadaan tidak ada qarinah. Dalam kita merisik, orang yang kita tanya dia terpaksa umpat yang dibenarkan pada syarak. Pada ni. Hak ni hak tidak dibenarkan. Hak tajassus dibenarkan, hak tu dibenarkan. Jadi kalau timbul sangkaan, jangan tahqiqkan, jangan pastikan, jangan berhenti setakat tu je. Tu kalau timbul sangkaan jahat di hati kita. Dan bila engkau dengki, ni hak kita nak cerita sini bab dengki. Maka jangan engkau melampaui erti jika mendapat engkau dalam hati engkau akan sesuatu daripada dengki. Ni timbul dengki di hati, cerita hilang nikmat. Maka jangan engkau kerjakan dengan dia. Umpama khianah tu jangan biar duduk dalam hati je. Jangan engkau kerjakan dengan dia. Kerja apa ni? Kerja dengan lidah ke? Kerja dengan perbuatan ke? Jangan. Mana apa? Simpan dalam hati. Ni. Ni. Nak melepaskan tempat keluar daripada dosa dengki ni. Maka jangan engkau kerjakan dengan dia, dengan dengki. Kerja apa ni? Kau lidah kau dengan lidah. Kau dengan anggota khianah ke? Jangan. Ini terpanggil apa? Tempat keluar daripada dengki di hati. Mana apa? Keluar daripada dosa dengki. Dan bila bercendeng engkau, maka lalu olehmu, mana teruskan olehmu kepada tujuan engkau. Dan jangan engkau kembali, jangan engkau patah balik. Mana hak kembali patah balik ni? Seperti memperbuat akan dia akan kembali tu oleh ahli jahiliyah. Jangan kembali. Kembali tu pesen puak jahiliyah. Dah ni. Tak ada dah sekarang ni pesen tu dah. Pesen dulu belaka tu. Tapi kalau langgar sungguh biar awak tu, tu patah balik dah, tukar kereta lain. Apa? Nombor patah dah. Tu dah apa tu. Tapi macam mana pula kalau orang-orang yang mana dia seumpama tu dia patah balik, itu perbuatan jahiliyah. Lepas tu syirik ke dia, jangan tomah kat tu pula. Mana apa ni? Dia percaya hak qada bukan pegangan. Tapi itu kerjaan jahiliyah belaka tu, kerjaan bodoh belaka tu. Ada ni, kerjaan salah belaka. Tapi kata-kata syirik kamu ni jangan cepat-cepat tu. Ada ni.
Jangan cepat-cepat mensyirikkan. Dia percaya ni bukan percaya sampai tahap pegangan. Ada ni. Percaya hak tahu dia sampai tahap pegangan. Dia berpegang di akidah dia. Biawak melintah ni memang akan berlaku kecelakaan dalam perjalanan. Jadi biawak ni lah. Tu barulah salah. Tak ada orang berpegang seumpama tu. Pandai ni. Tak ada orang berpegang seumpama tu. Sebut kata percaya ni ialah kita cakap sama kan. Kita percaya benda ni, percaya. Bukan tak berpegang di akidah. Kita kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita percaya kita akan berjaya. Kalau kita kerja molek-molek, kita percaya kita akan dapat kejayaan. Tapi adakah kita berpegang pekerjaan kita berkah? Tidak. Tapi kita belajar sungguh-sungguh, kita usaha sungguh sebab apa? Sebab kita percaya kita akan berjaya. Dengan usaha kita tu, dengan kesungguhan kita, usaha kita berjaya. Kita percaya seumpama tu. Pandai ni. Percaya dengan makna berpegang di akidah. Usaha kita berkah? Tidak sama sekali. Tu kata. Pandai ni. Bukan percaya itu dia berpegang di akidah, tapi percaya dengan cendeng ni salah lah. Itu kerjaan orang jahiliyah gitu tu. Tapi kalau kita kata ni berpegang makhluk, tak, jangan letak kat tu. Pandai ni. Tak ada. Orang berpegang biawak melintah ni lah yang menyebabkan jadi kecelakaan, sebab biawak ni lah yang berkah. Tak ada gitu. Pandai ni. Mencerita akan ini hadis oleh Al-Hafiz Abdul Rahman bin Umar Al-Isfihani daripada Hasan Al-Basri tabi'in. Hadis ini dinamakan hadis mursal. Artinya mengangkat akan hadis oleh tabi'in, yakni Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in cerita daripada Nabi di tengah tu mana? Sebab tabi'in tidak sempat dengan Nabi. Maka hadis ni tak kuat lah. Sebab apa? Sebab putus rawi sahabat di tengah. Tabi'in dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil hadis mursal. Dan yang kedua, bahawa benci engkau daripada diri engkau akan kasihnya hilang nikmat Allah daripada sekarang hambanya. Jadi sekarang ni nak ubat penyakit dengki tu ayah tabiat dah. Kita benci. Kenapalah hati kita ni jadi tak suka ni. Tak suka dengan nikmat yang Tuhan kurniakan kepada saudara kita ni. Kenapa? Ni kita benci timbul di hati kita tu supaya hilang nikmat. Kita benci hati ada di hati kita. Itu ini yang kedua daripada dua perkara yang melepaskan diri kita daripada dosa dengki, walaupun dengki itu masih lagi ada di hati. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat